Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusla alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung buku surat 169 kitab saya, yaitu kita berada di tajuk tanda-tanda kiamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيقبض وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه لا أرب لي به وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها النصاص آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها أخرجه البخاري. Kena pengetul sikit dalam teks hadis tu ada satu tempat yang silap. Ada satu tempat silap. Tempat sehari kita pengetul. Dalam hadis Nabi SAW ini, Nabi sebut tentang beberapa perkara-perkara tanda-tanda berlakunya kiamat, yaitu Nabi kata la taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatan. Tidak akan berlaku kiamat. Antara tanda-tandanya taqtatilani fi'atani 'azimatan, hingga berperang oleh dua puak yang gagah. Yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun wa da'watuhuma wahidatun. Permusuhan di antara kedua-duanya adalah hebat, sedangkan seruan kedua-dua puak adalah satu. Ini tanda-tanda antara tanda-tanda, bukan tanda yang pertama, antara tanda-tanda awal berlaku kiamat. Yang pertama yang sebut dulu, lahir sahaja Nabi itu bertanda kiamat. Wafat saja Nabi, tanda kiamat.
Kemudian selepas Nabi wafat, timbullah tanda-tanda lain berikutan selepas peristiwa demi satu peristiwa, timbul satu demi satu tanda-tanda itu. Dan di antara selepas-selepas itu yang Nabi sebut dalam hadis-hadis yang lain, Nabi tak sebut dalam satu hadis, Nabi sebut banyak hadis. Antara hadis yang Nabi sebut antaranya berlaku pertelingkahan di antara puak yang kuat, dua puak yang besar. Dan kedua-dua puak ini yakunu bainahuma maqtalatun azimatun wa da'watuhuma wahidah. Kedua-dua puak yang besar ini, iaitu mereka ini beriman dengan Tuhan yang satu, membawa mesej yang satu, bawa satu, makna syariat yang sama, hukum yang sama, tetapi bertelingkah. Apa yang Nabi maksud? Nabi tak sebut siapa-siapa. Lepas Nabi wafat, yang berlaku ini barulah sahabat-sahabat yang duduk perhati, duduk memerhati melalui peristiwa daripada satu masa ke satu masa. Yang berlaku yang Nabi sebut iaitu pertelingkahan ataupun peperangan yang berlaku di antara kumpulan ataupun puak yang dikepimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua orang sahabat Nabi, kibarus sahabat, dua orang sahabat Nabi yang besar. Sayyidina Ali sahabat Nabi, Muawiyah sahabat Nabi. Kedua-dua ada pertalian saudara dengan Nabi. Dan kedua-dua Sayyidina Ali dengan Muawiyah ini termasuk dalam 10 di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk syurga. Tapi kedua-dua ini bertelingkah, berperang. Bertelingkah sampai perang. Punca bertelingkah apabila berpunca selepas kematian Sayyidina Uthman bin Affan yang dibunuh oleh pemberontak, dan yang membunuh itu adalah orang Islam sendiri, bukan orang kafir. Orang Islam sendiri yang bunuh orang Islam, tangkap, kepung dan bunuh Sayyidina Uthman, hukum. Dan lanjutan daripada itu, bila khalifah yang ketiga sudah wafat, maka kena lantik khalifah yang keempat, menggantikan Rasul, menggantikan khalifah yang baru. Dipersetujui. Dan semasa Khalifah Uthman jadi khalifah, Khalifah Uthman, Sayyidina Uthman lantik Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur di Syam. Jadi gubernur, maknanya jadi apa? Gubernur ni duta. Jadi duta. Sebab dah buka wilayah baru. Wilayah baru itu perlu kepada satu orang ketua yang nak urus dari segi ibadat, dari segi muamalat, dari segi itu ekonomi dan sebagainya di negara baru. Maka Sayyidina Uthman lantik Muawiyah bin Abi Sufyan semasa dia hidup, kamu pi, aku lantik sebagai gubernur di Syam. Dia duduk di Syam. Yang berlaku di Madinah, Sayyidina Uthman kena bunuh dan sebagainya. Akhirnya lama baru dia tahu selepas kewafatan. Bila selepas wafatnya Sayyidina Uthman mati, Muawiyah yang dilantik semasa pemerintahan Sayyidina Uthman, dia minta kepada Sayyidina Ali, kamu kena hukum dulu pembunuh yang membunuh Sayyidina Uthman, kena buat qisas. Muawiyah mendesak Sayyidina Ali, kamu sebagai khalifah, sebelum dilantik khalifah dan kamu ini bakal dilantik khalifah, kamu kena jalankan dulu hukum qisas, buat dulu hukuman, cari dulu, adilkan dulu orang yang membunuh Sayyidina Uthman. Dia mesti bela sebab dia dilantik semasa pemerintahan Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali kata, aku tak mau buat sebab aku tak jadi khalifah lagi. Hang kena bai'ah, hang kena sign MOU dulu, buat persefahaman, hang kena bersetuju bahawa aku dilantik sebagai khalifah, baru aku boleh buat. Kawan ni kata, lagi hang tak buat, aku tak setuju hang jadi khalifah. Pekat tak mau. Siapa nak menang macam tu kan? Siapa nak menang? Muawiyah tak mau pasal Sayyidina Ali tak mau hukum. Sayyidina Ali tak mau hukum, tak mau buat selagi Muawiyah tak mau mengaku khalifah Sayyidina Ali ni, tak mau mengakui perlantikan khalifah Sayyidina Ali. Dua-dua tak mau. Akhirnya Sayyidina Ali ditabalkan, dinobatkan sebagai khalifah yang keempat oleh kaum muslimin ketika itu.
dan terkecualilah Muawiyah dan beberapa orang kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain yang bersetuju dengan Muawiyah, yang duduk sekali tak setuju dengan Sayyidina Ali. Tak setuju dengan Sayyidina Ali. Akhirnya perbalaan demi perbalaan dan sebagainya jadi, sampailah berlaku kepada perang Siffin. Dua orang sahabat ni berperang di satu tempat di antara Iraq dengan Syam, di satu tempat yang namanya Siffin. Berlaku perang Siffin. Perang dua orang panglima agung, dua orang sahabat agung, dua orang kuasa besar, yang mana kedua-dua ni dakwatuhuma wahidatun. Mereka menyeru kepada seruan yang sama, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang, akhirnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah tewas, dan sampailah cerita Sayyidina Ali karamallahu wajhah wafat dan sebagainya. Dalam banyaklah cerita yang berlaku, akhirnya dilantik pula anak Sayyidina Ali sebagai pengganti Sayyidina Ali, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Lantik cucu pula. Sayyidina Hasan jadi khalifah tak berapa lama sahaja. Dia tak bunuh lagi. Dia dilantik. Muawiyah dengan rakan-rakan dia, dengan dia punya angkatan-angkatan dia, terus mendesak Sayyidina Hasan supaya letak jawatan dan buatlah sesuatu kepada pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman pun dia adik Nabi. Semua tu dia adik Nabi, menantu Nabi. Jadi akhirnya setelah mendesak bermacam-macam, Sayyidina Hasan bersedia undur diri. Dia kata tak apalah, saya tinggal jawatan khalifah dengan syarat kita buat MOU baru, kita buat bai'ah baru. Antara bai'ah yang dipersetujui antara Muawiyah dengan Sayyidina Hasan ini, Sayyidina Hasan kata, saya akan letak jawatan sebagai khalifah dan saya boleh serahkan khalifah ini, jawatan khalifah ini kepada tuan dengan beberapa syarat. Antaranya, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang pertama. Setuju Muawiyah? Tak ada masalah. Sama-sama sahabat. Kita akan jadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang pertama, bukan rujuk. Rujuk belum tentu buat. Kita sebagai rujukan, kita Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Belum. Oh, Quran kata, oh, hukum pencuri potong tangan, kita tak payah buat ya. Kena tuan-tuan kena faham tu maksud tu, literasi bahasa. Kita menjadikan sumber rujukan. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dengan Muawiyah menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai hukum. Mesti kena buat, kena ikut, bukan jadi rujukan. Dua-dua setuju. Lepas tu, jangan jadikan kuasa khalifah, pemerintahan negara ini hanya dikuasai oleh saudara mara kita sahaja. Jadi sistem monarki. Jadi raja mati, anak pula. Habis anak, carilah siapa. Kalau tak ada anak, pergilah keluar cari macam musang berjanggut. Carilah siapa-siapa berkenan di hati, buat balik main jadi permaisuri. Ada anak, boleh tabalkan jadi anak didaulatkan. Tak mau macam tu. Lantik daripada kalangan kesemua yang layak jadi pemerintah, bukan daripada kalangan adik-beradik, tetapi orang yang berkelayakan. Yang ketiga, antaranya ni yang ingat, tak ingat tak abang. Tak abang kata ustaz bodoh, tak ingat. Pemerintah Islam tidak boleh membolot harta kekayaan rakyat kepada diri sendiri. Tidak boleh membolot harta kekayaan rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang keempat, ada banyak lagi, saya hutan lah, kan habis tu. Pekat tu yang ingat. Dan yang keempat, pemerintah Islam mestilah beramal dengan undang-undang Islam.
Maknanya dia sendiri tak boleh minum arak, dia sendiri tak boleh main judi, dia sendiri kena perintah dengan adil, dia sendiri kena beramal dengan Islam, kena sembahyang dan sebagainya. Muawiyah setuju, dua-dua setuju. Dua-dua ni tak ada masalah sebab sahabat original. Jadi bertukarlah tampuk pemerintahan sampailah kepada Sayyidina Hasan dan masuk Muawiyah. Dapatlah dinasti Muawiyah, empire Muawiyah bin Abi Sufyan. Daripada zaman Muawiyah tidak ada masalah sampai zaman Khalifah Umar Abdul Aziz tak ada masalah, sampailah akhir-akhirnya Khalifah Marwan Al-Hakam dia turun. Dan berjanji tidak ada monarki dalam pemerintahan, sudah ada monarki. Habis kawani, dia jadi. Lepas tu mula-mula ikut undang-undang Allah, lepas tu sudah longgak undang-undang tu. Dia hanya jadi rujukan, tidak jadi amalan, sudah jadi rujukan. Tinggal akhirnya harta kekayaan negara dibolot oleh pemerintah sahaja, rakyat susah. Yang miskin terlalu miskin, yang senang semakin senang. Lepas tu pemerintah khalifah ini semakin tidak suka mengaji. Ada ulama kira nak bunuh tuan. Payah dia kata, orang nak buat apa pun semua tegak kat tu haram, mak ni haram, kita pancung dia senang, sunyi. Habis selesai. Kemudian khalifah ini sendiri terlibat dan terjebak dengan amalan-amalan maksiat. Arak sudah masuk dalam istana, ada perzinaan dalam istana, ada rasuah dalam pentadbiran dan pemerintahan. Akhirnya negara Khalifah Muawiyah, empire Muawiyah bin Abi Sufyan, daripada satu abad ke satu abad turun sehinggalah jatuh, naik dinasti Umayyah pula. Pasal apa punca dia? Dia makan masa sampai beratus tahun, bukan 10 tahun, 20 tahun, ratusan tahun. Yang berjanji pada peringkat awal supaya dasar Islam, Al-Quran dan Sunnah dijadikan hukum, bukan hanya dijadikan rujukan hukum. Dia boleh buka dan boleh jadi. Akhirnya yang tidak jadi awal sudah jadi di akhir. Tidak jadi buat, akhirnya hanya jadi panduan sahaja. Kita pandu, kita berpandu, tidak buat. Jadi akhirnya negara itu jatuh ke jurang. Begitulah empire Islam ini, empire Umayyah, empire Muawiyah, dinasti Fatimiyah, Utsmaniyah dan sebagainya jatuh. Kerana peringkat awal, pemerintah awal itu hebat. Bila mai hujung-hujung, dia dah longgak, dia dah tak pegang dengan wasiat khalifah awal, dah tidak pegang dengan wasiat Rasul, tak pegang dengan amanah Allah dalam Quran dan hadis. Akhirnya semua ni jatuh. Dua ni berpecah. Maknanya dah berlaku dah Khalifah Ali dengan Khalifah Muawiyah, dah perang dah bermusuh dah. Cuma kita yang duduk akhir-akhir ini janganlah mendakwa jahatnya Ali bunuh dia, kebut. Hak kawan ni pula Muawiyah yang jahat, teruk buat kawan ni. Kita pula jangan jadi macam mereka. Kedua-dua itu Nabi sebut akan berlaku peperangan, akan berlaku pertempuran, yang mana ini akan menjadi medan ujian kepada kita. Kita jangan menyalah-nyalahkan mereka, jangan menghina sahabat di antara satu dengan lain. Sebagaimana setengah mazhab menghina Muawiyah dan mengangkat karamallah Sayyidina Ali karamallah wajhah sebagai orang yang mulia saja, sedangkan sahabat lain dia anak tiri, dia sahabat. Hakikat di sebalik pertempuran, peperangan yang berlaku di antara kedua-dua ini, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Orang-orang lain tidak mengetahui secara mendalam. Kalau yang berlaku itu pun, perlintakahan itu, mungkin ada mesej-mesej yang tak keluar. Mungkin ada perkara-perkara yang masih sulit, yang tidak dibongkar sampai hari ini, yang menyebabkan mereka ini terpaksa berperang sampai ke medan perang. Kawan ni bawa tentera, kawan ni bawa tentera. Tetapi dalam masa yang sama, mereka bukan mati dalam kufur, mereka mati dalam beriman kepada Allah. Dan kita kena ingat jasa yang mereka buat, yang telah mereka tabur dalam Islam semasa hayat Rasulullah SAW ada. Kedua-dua sahabat yang besar ini cukup banyak dan paling banyak menabur bakti dalam Islam.
Tiba-tiba dengan hanya satu benda kita sudah mengenepikan mungkin sebab satu puak, satu pihak, dan kita mengangkat satu pihak yang lain. Itu salah. Itu kita kena jaga. Jangan kita terpengaruh dan terpengaruh dengan beberapa dakwah, dengan beberapa dakwaan yang mengangkat puak-puak ini dan sebagainya. Ini berlaku sampai sekarang ini. Yang berlaku dalam Kedah. Sudah banyak aliran-aliran Syiah yang sudah tersebar masuk, dan kita di Kedah dengan berkenan Tuanku Sultan dah buat seminar Syiah bulan 10 itu, yang Datuk Wang dah buat seminar Syiah untuk membahaskan isu-isu Syiah dan dia punya propaganda dan teknik-teknik nak sebarkan pahaman-pahaman Syiah dalam masyarakat. Kita yang mengaji sikit-sikit macam saya ni dengar macam cerita sang kecil dengan pura-pura tu kan. Oh betul juga lah, patutlah. Dia main patutlah tu habis. Patutlah jadi macam tu, tak sangka no. Habis naik ayat tak sangka tu habis. Tak usah nak kata apa. Jadi sebelum naik ayat tak sangka dan tak patut tu, kita mengaji bagi faham. Dan kita kena ingat, kita jangan menyalahkan sahabat-sahabat Rasul, kerana sahabat-sahabat ini dididik, diasuh oleh Nabi. Dan mereka takkan bergaduh sewenang-wenangnya, takkan berkhilaf, takkan berselisih tanpa apa-apa perkara yang besar, melainkan mungkinlah ada benda-benda yang antara Ali dengan Muawiyah masih ada yang orang lain tak tahu, walaupun dia punya SU pribadi dia sendiri yang duduk ni. Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Allah yang tahu dalam hati Ali, Allah yang tahu dalam hati Muawiyah. Dua-dua ni masuk syurga. Jangan kerana kedua-dua mereka ini kita masuk neraka. Pada muka kita. Mereka ada selamat lah, kita ada selamat. Kemudian yang kedua, wa hatta yub'asad dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kullun yaz'amu annahu Rasulullah. Wa hatta yub'asa dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kullu 'amin yaz'amu annahu Rasulullah. Yang kedua, hingga lahir Dajjal, pendusta yang bilangannya hampir-hampir 30, mereka masing-masing mendakwa menjadi Rasul. Nanti kita sampai tu ada tajuk kecil Dajjal, ada terbit matahari sebelah barat, keluar melata atas bumi, ada Dajjal. Nanti kita baca pasal Dajjal saja. Ini kita baca tanda-tanda. Lahir Dajjal, pendusta yang bilangannya hampir 30. Ada 30 puak. Banyak tu. Yang masing-masing mendakwa menjadi Rasul, bukan 30 orang, 30 puak. Indonesia sahaja dia duduk dakwa jadi Nabi, berapa banyak. Rasul Kahab lah, Yakin lah, apalah, semua mendakwa jadi Nabi dan Rasul. Ni hak tahu ni, hak yang pasien keluar dalam TV, yang zaman tak ada TV dulu. Nu zaman Abu Bakar yang dakwa jadi Nabi, dah ramai yang Abu Bakar pergi serang dan bunuh. Kemudian yang ketiga, wa hatta yuqbadal ilmu wa taksura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tazharu al-fitanu wa yaksaru al-haraju wa huwa al-qatlu. Hingga dicabutkan ilmu-ilmu. Dia tulis footnote dia tu, nota kaki dia yang nombor 22. Hingga dicabutkan ilmu-ilmu. Ilmu itu maksud dicabutkan ilmu dengan dimatikan ulama dan pendakwah Islam. Itu maksudnya Nabi. Nabi kata antara berlaku kiamat juga tanda-tandanya hingga dicabutkan ilmu. Ilmu ku hilang, Allah cabut. Kita duk bayang cabut ilmu, tengah-tengah duk mengaji, lupa. Bukan macam cabut temujud tu. Cabut temujud tak apalah, tiba-tiba tak ada. Cabut ilmu ni
Ulama kata, dan Nabi sebut dalam hadis, innama yuqbidul ilma bimautil ulama. Yang dimaksudkan dengan ilmu ini dicabut, iaitu ulama-ulama ini mati. Ilmu diangkat, maknanya ulama mati. Ulama mati, orang yang nak mengajar tu, ulama tu mati. Nak main tak mana ilmu? Ilmu keluar daripada ulama. Jadi ulama dah tak ada, siapa nak mengaji? Tinggal ada arti lah, macam saya tinggal ada arti, betul. Jadi ulama sudah tidak ada. Jadi memang dah banyak ulama tak ada. Bukan lah ni sahaja, daripada dulu Imam Malik mati. Mana mati? Mungkin mati kerana sakit, mungkin mati kerana aksiden, mungkin mati kerana ditangkap dan didera. Sedina Imam Abu Hanifah mati, kena hukum sampai bunuh. Dan ramai-ramai lagi sahabat-sahabat ulama-ulama zaman Umayyah. Zaman Umayyah tu banyak bunuh ulama. Zaman Muawiyah pun banyak bunuh ulama. Zaman Utsmaniyah banyak bunuh ulama. Zaman Fatimiyah banyak bunuh ulama. Yang bunuh ini siapa? Pemerintah Islam bunuh. Pemerintah Islam bunuh. Yang bukan Islam dia tak bunuh. Dia cuma mengapi-apikan, dia naik isu-isu yang akhirnya ulama-ulama ini dipersalahkan. Ulama-ulama ini nampak disalahkan, akhirnya ulama ini ditangkap. Ulama nak bercakap itu tak boleh, nak kata ni tak boleh, nak habaq hukum tu tak boleh, nak habaq hukum ni tak boleh. Akhirnya ulama tak bertepi. Masa zaman Imam Malik, kalau tak salah saya, zaman Imam Malik yang jadi khalifah itu Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni antara yang disebutkan dia ini boleh dinobatkan sebagai khalifah Khulafa Ar-Rashidin yang kelima. Dia punya status dia. Dia punya tahap diri dia itu, kehebatan ilmu, kewarakan dia, kezuhudan dia, tawaduk dia, sampai ulama kata dia ini boleh dinobatkan sebagai Khulafa Ar-Rashidin yang kelima. Bukan 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar Abdul Aziz, cucu Sayyidina Umar, anak Abdullah bin Umar. Cicit Sayyidina Umar. Jadi kewarakan dia tu ada, hebat. Sampailah dia nak mengaji, cerita dia nak mengaji, dia raja panggil Imam Malik. Imam Malik itu penasihat raja. Jadi mengajilah kat Imam Malik. Dia nak mengaji kat Imam Malik, dia hantar surat kat Imam Malik, suruh Imam Malik buat arahan titah sultan kena mai ke istana mengajak beta nak mengaji. Imam Malik tulis balik surat, jawab balik surat, al-ilmu ya'ti wa la yu'ta alai. Nak mengaji kena mai, bukan ilmu lompat pi. Dia jawab kat sultan macam tu. Tuanku nak mengaji, tuanku kena mai, ilmu tak lompat pi kat tuanku. Dia baca surat tu, dia mai. Mamai nak mengaji. Orang mengaji kat Imam Malik penuh masjid Nabi. Dia main lambat aja. Dia ingat orang nak bagi special VIP, special seat kat dia lah. Main mengaji, orang buka dengan kapet merah ke apa rupanya. Siapa pun tak heran. Orang duk mengaji, duk dengar Imam Malik. Imam Malik duk mengaji. Bila dia main berdiri tu, dia minta kat bawah, kat khadam yang duk jaga mengaji tu, mikrosi ku satu, aku aja bawa pembagi, tak bagi raja, bagi duduk. Imam Malik tengok dia duduk atas kerusi. Imam Malik dia tengok, oi, mai mengaji tapi duduk tinggi pada orang. Dia duduk tinggi pada orang kan. Macam kita ni kalau sama-sama duduk hari ni, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah lah ni. Imam Malik duduk atas, dia pun main mengaji duduk atas, orang lain semua duduk bawah.
Imam Malik terus tukar tajuk, mengajak tajuk lain. Dia baca hadis-hadis yang berkaitan dengan tidak beradab semasa mengaji, terus pegang kerusi, baling keluar, duduk balik. Oh, tu dia. Tu kata dia Pak Umar Abdul Aziz tu. Kalau orang dia tobat nak baling kerusi, dia kata, ya aku aja. Apa ingat siapa aku? Naik kereta pun orang buka pintu lah. Saya dulu mengajak tuanku Sultanah Muda, Tuanku Raudah Permaisuri itu, Pak Abdul Malik itu. Saya mengajak dia hampir 3 tahun, 4 tahun saya ngajak dia baca Quran. Saya duduk jumpa dia di pasar malam Taman PKNK, dia Lostak. Masa tu pasar malam Lostak tanpa ruda tu, tak apa. Lah ni ada TMB, menara bangunan ibu pejabat TMB Negeri Kedah di situ ni, apa nama pasar raya tu saya lupa lah. Dulu pasar malam kan tu. Saya masa saya duduk Lostak duduk mengapai Quran tu, duduk situ lah. Petang-petang hari Khamis jumpa dia. Raja pi masak malam. Ini memang tabiat dia, perangai dia, dan dia suka masak. Kalau saya pergi mengajak dia baca Quran, dia tahu Ustaz tu guna, saya nak masak mi. Dia pergi masak tontang. Dia masak, tinggal dalam tu, dia masuk siap. Hak yang ni lah, server ni main tolong bola tinggal, main tak lah apalah hilang. Tapi tudung tak pakai, sampai gelar. Apa saya tak abang dia tak mau. Masa dia nak mengaji dia pakai lah. Bila dia kata, Ustaz malam ni petang ni saya tak mengaji, pasal malam ni ada jamuan dengan Sultan. Jadi dia kena pergi dressing awal lah. Pergi dressing. Selun dia tu buruk saya tahu lah selun dia tu pagak tingit macam tu. Pasal selun dia belakang hostel saya. Cina tu padang pun, kalau orang tengok, orang kata ni selun ke loyang lah. Dia pergi, saya tengok lah, kereta ada KDYMM Raja Muda Kedah pelik kuning. Dia main duduk siarah tu, tak pergi tengok keluar. Nak setting pasal malam ni ada dinner dengan tuanku. Jadi malam ni tak kaji lah. Kalau hari-hari pasal malam keluar bawa harga jarang tau, harga pasti RM2 tu. Jadi saya yuk beli ikan pi. Jumpa driver duk tunggu tak driver pula jadi tuanku. Itu pengalaman saya mengajak mereka. Pengalaman saya mengajak keluarga diraja. Dan yang saya mengajak itu Tuanku Sultanah Muda. Taklah muda kan. Yang pandai tu Ustaz? Baca alhamdulillah bagus. Boleh masuk Akademi Quran lah. Dia mula daripada takti. Tuanku Sultan ni dia mula daripada dia takti. Takti baca, dia kena ajak daripada tu lah. Sampailah dia boleh baca. Saya tengok dia baca je. Dia baca. Kalau dua muka dia baca tu, nak tegur satu, dua itu je lah. Kut lah tak cukup idrak. Ni dua bagus. Cukup bagus. Kira terang hati lah. Daripada tak tahu apa. Itu bagus ya. Kemudian banyak berlaku gempa bumi. Al-zalzalah. Wa yuksiru zalzal wa taksura al-zalazilu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilati, apabila bergoncang ardu bumi, ardu zilzalaha, dengan goncangan bergoncang kuat, goncang semua. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dia akan akhrajat, keluarkan ke semua athqalaha, semua isi-isi dalam perutnya. Athqal ni benda-benda yang tertanam dalam dasar bumi, semua keluar. Lava, gunung berapi, batu, ombak, air yang tak pernah tengok ada. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Tengok tu goncang tu. Wah, pasal apa ni, pasal apa, lari di sana, lari di sini.
Tadi berita di negara mana yang 10 kali gempa bumi. Kita tadi duduk dengar. Sambil dia buat cucuk ni, tak ada dengar berita ke dapat. Biasanya Turki. Turki lah. 10 kali gempa bumi, tergoncang 10 kali. dalam sebulan. Dalam sebulan. Ni hak yang hari ni hak gempa yang besar pula. Kawan saya pergi melawat Turki tu, dia kata pergi babit mengucap elok. Dia kata jangan kata macam tu. Dia tak nak turun pada terbang tu mengucap gerak sikit. Pasal negara tu gempa bumi. Kita pun kalau tengok dalam peta tu, dia lengkap aja. Dia lengkap aja. Tapi tak mustahil kalau benda ini dia nak main. Sebab kerja Allah Ta'ala. Bumi ini hidup, bumi ini dia bergerak, dia ada, dia macam kita lah. Kadang-kadang tempat tak nak divisui, dia divisui. Ada orang divisui orang. Dia duduk elok-elok, nak hadir puasa awal, nak duduk sakit ni. Rupanya tengok 3 hari, kembung bila merah menyala nak duduk. Lepas tu boleh duduk sikit-sikit, duduk ada dah. Bakit duduk tahiyat buat terkejut, dia melompat, hilang dah bayang lain. Dia ke dia hidup macam tu lah, macam badan kita. Bumi ni hidup macam kita hidup. Maknanya kalau kita ada daripada usia muda sampai tua, dia pun daripada muda sampai ke tua, dia akan mati. Unsur geologi, ahli-ahli geologi duk kaji. Dia kata apa, tanah begini dalam kerak dia kena panas lah apalah, dia boleh naik sana berbentuk gurun, lagi gurun tu hilang, naik gurun tang lain, bukit tu ke rendah, ayak naik ke tinggi, tangi lagi hidup gunung berapi, dan lalu gunung berapi ni mati naik ke timbul tang lain. Dia jadi macam mata pacut, tak keluar mata ni, dia keluar mata tu, keluar tang tu, dia keluar tang ni. Jenuh ya. Pacut tak apa boleh berubat penicillin. Gempa bumi nak sapu penicillin tahu mana, siapa dah pergi sapu kat dah. Nak sapu tak mana. Kemudian wa taksura az-zalazilu wa yataqarab az-zaman. Masa menjadi hampir. Nota 23. Maksud di masa menjadi hampir ialah kehilangan berkat daripada tiap-tiap suatu hingga daripada masa itu sendiri, hingga jadilah keberkatan dan pengambilan faedah daripadanya dalam masa setahun seperti sebulan, dalam sebulan seperti seminggu, dalam seminggu seperti sehari, dan satu hari seperti 1 jam. Ini ada dalam Fathul Bari jilid 13 halaman 13 dan tafsir Al-Usul. Masa menjadi pendek, puasa sesat sangat. Puasa sesat sangat, maknanya hilang keberkatan. Puasa macam tu sudah sama mak hijrah kan. Lah dia main lah pula macam kemarin dulu ya. Tahun lepas duk teringat lagi. Tahun lepas aku pergi ke tak tu baca doa akhir tahun. Duk teringat. Rupanya tak pergi. Tahun ni pun masa tak pergi ke apa. Ada petang ni. Petang ni lah. Sajalah abang pernah tu. Banyak. Lahir fitnah wa tazharul fitan. Lahir fitnah banyak terjadi. Antara fitnah yang jadi macam Muawiyah dengan Ali tadi, fitnah jadi. Kemudian berlaku pembunuhan yang sangat banyak. Wa yaksura al-haraju wa huwa al-qatl. Berlaku pembunuhan banyak. Sama ada pembunuhan dengan pembunuhan kerana bergaduh, bunuh diri orang tak bergaduh dengan dia sendiri bunuh diri dia, ataupun ada mangsa dibunuh, macam bayi dibuang, dia tak tahu apa dibunuh. Tu kira pembunuhan lah tu. Dia janin hidup, beranak buang dalam parit, beranak rosok dalam masuk dalam longkang jamban, dia bunuh. Ataupun mungkin dibunuh kerana dia bergaduh, berkelip, perak, tikam, bunuh ke, tembak ke, bom macam Altan Tuya tu, bunuh juga. Datuk Susilawati kena bunuh, kena kerat. Mona Fendi kerat orang 18, kan kerat ayam tu. Kemudian hatta
Nabi kata, wa hatta yaksura fikumul malu fayuqbad, hingga bertambun padamu harta kekayaan dan melimpah ruah. Wa hatta yaksura fikumul malu fayuqbad, hingga bertambun padamu harta kekayaan dan melimpah ruah, sampai menjadi keberatan ke atas tuan harta. Siapakah yang akan menerima sedekahnya sampai diberi kepada penerima sedekah, tetapi ia menjawab, saya tidak berhajat kepadanya. Semua pekat kaya. Mai kawan ni saya nak pergi sedekah lah, tak apalah, saya pun dah ada lah, aku bagi kat depa tu. Lah ni sampai ke tu. Lah ni ramai lah, wah aku pun nak juga. Pun ada dah. Dah ada. Zaman Umar Abdul Aziz pun dah jadi. Sampai orang kaya keluar nak bagi zakat, tak ada orang miskin. Cari dalam negara dia, tak ada orang miskin, tak ada orang yang layak terima zakat. Semua dah cukup. Kami dah cukup. Pasal apa? Cara pengurusan Umar Abdul Aziz satu. Itu. Yang keduanya, itu juga sebagai satu petanda yang Nabi sebut, bahawasanya harta sudah sampai bertimbun-timbun, dan orang yang ada harta jenuh cari orang yang susah, orang yang nak menerima harta ini tak ada. Semua kami sudah ada, tak payahlah pergi bagilah ke orang lain yang tak ada lagi. Nak pergi cari mana? Kalut. Kalut. Tanggung tu macam mana Ustaz? Kalau dah tak ada apa yang layak terima zakat. Tak ada layak siapa terima zakat. Baitul Mal ada? Baitul Mal ada? Kalau tidak tahu keluar zakat, dia kena keluar zakat. Dia masih ada penyelesaian. Macam kita, pusat urus zakat antara setiap negeri ada pusat urus zakat. Keluarkan zakat kepada pusat urus zakat negeri, contohnya kepada pihak-pihak pentadbir Islam yang dia akan mengurus harta ini. Mungkin waktu itu semua orang Islam tak ada masalah, tapi mungkin satu hari dia ada masalah. Yang keduanya, mungkin tempat kita tak ada masalah, tempat orang ada masalah. Yang ketiga, mungkinlah kita anak beranak ni kita kata tak ada masalah. Mungkin bila dia kahwin ke, dia duduk di sana sini, dia kekeringan harta, maka dia perlu kepada itu. Mungkin kita musafir ke mana-mana dan perlu pembiayaan, perbelanjaan. Contohnya mungkin sakit demam. Macam ni orang sakit buah pinggang nak kena hemodialisis, kos tinggi. Hemodialisis berapa? Sekali buat tak 1,000. Hati lah. Kalau tidak ada beasiswa zakat, buat. Kena ada beasiswa zakat. Maknanya mungkin dia akan tahap itu. Dia kata, aku harta banyak, tapi dah pak sakit, anak habis harta dah. Pak dah sakit, buat apa dah, kena mati lah mereka kami semua. Pak ni sakit lah, tak ada apa. Aku cari harta banyak sampai tak tidur, jaga hampa, bagi makan, minum, bagi baju pakai lah apa. Mai hampa besar, hampa buat aku macam anak kucing duduk tepi jalan dia. Hampa ambil habis aku. Tanda tangan hampa tukar, buat semua dokumen, habis harta, semua hampa. Pak ni sakit, tak ada apa. Masa tu tak perlu. Mungkin dia akan jadi fitnah. Fitnah itu boleh berlaku. Kemudian wa hatta yamurru ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fa yaqulu ya laitani makalahu. Tak ada pula dalam hadis ini meninggikan bid'ah. Dalam hadis tak ada meninggikan bid'ah. Tapi dalam sini ada. Dalam sini ada. Kesalahan. Terjemahan dah. Tapi saya jumpa itu ni, apa nama, Ustaz Adi Tokek Pustaka Darussalam. Nampak dia kata ada beberapa ralat-ralat dalam kitab ni. Banyak kesalahan.
Ni tak ada dalam teks hadis tak ada, tapi dalam maksud dia bunuh. Dalam cerita Tamtama ada. Tamtama ada no. Mana ada depa typing balik. Makna dia tinggal manusia berlumba-lumba meninggikan binaan tempat kediaman. Hingga manusia berlumba meninggikan binaan tempat kediaman. Itu hadis dulu. Kita baca dulu ni. Yatatawaluna fil bunyan. Itu ada dalam hadis Abu Bakar surat sebelah. Kita apa? Kita ambil yang ada dalam teks. Wa hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hingga seorang lelaki hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Hingga seorang lelaki melalui suatu kubur lalu berkata, moga-moga aku menjadi orang yang telah mati. Dia lalu tepi kubur, dia kata syoklah jadi orang mati, tak kena fitnah, tak ada lah masalah apa. Dia kata syoklah jadi orang mati. Siapa kata syok dia orang mati? Sebab itu Allah tak bagi bunuh diri. Sebab tak boleh bunuh diri. Sebab tu kerana kita tak tahu mati tu kita nak rasa apa. Hak mati tu tak apa. Hak nak selepas mati tu kita nak jadi apa, kita tak tahu. Jadi sebelum mati, buatlah preparation, buatlah persediaan, persiapan dengan amal ibadat kita, ketaatan yang mencukupi, yang selayaknya sebagaimana Allah dan Rasul suruh. Mati bila dia akan sampai. Mati bila dia akan sampai. Cara mati kita boleh ikhtiar. Aku nak mati macam mana? Aku nak mati dalam iman ataupun nak mati dalam kufur. Tang mati ke tak mati. Kalau Allah kata hari ini mati dengan lekat tulang tempat nuri, mati tempat tulang tempat nuri. Dia mati dengan tempat nuri itu, dia akan mati hari ini. Tapi tak mana Allahu a'lam. Maka ikhtiar itu, dia kata qada' mu'allaq, qada' mubram. Ada ketentuan yang Allah Ta'ala boleh ubah dan pindah dengan ikhtiar dan kehendak kita. Allah akan bagi. Tapi tak ada yang tidak boleh dipindah, tak boleh. Iza jaa aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal kamu sampai, kamu tidak boleh menangguhkan ajal kamu walau sesaat, dan tak boleh minta cepat walaupun sesaat. Dia akan sampai tepat on the dot masa dia. Tapi cara kaedah kamu mati, kita usaha. Kalau duk rajin untuk bergencok siang malam, dia mati dengan bergencok tu. Kalau mati dengan rajin untuk mengaji siang malam, jumpa tang mana mengaji, jumpa tang tu mengaji, dua orang tu duk mengaji. Dia bukan mati dengan mengaji tu. Tapi taklah lena dengan duk mengaji tu kan. Ustaz, kalau dia mati tengah mengaji dia lena, Ustaz. Orang mengaji dia lena. Orang mengaji dia lena. Dia dapat pahala lah dia duduk mengaji. Ilmu tu belum tentu. Pasal dia lena. Tak kira dia main lena dalam tempat orang mengaji ni bagus daripada pilih lena saat malam tu. Ataupun dia lena depan TV. Tak apa, aku mengantuk lah. Tak mana nak lena. Aku tahu orang mengaji tu paling lelap aku lena. Ni boleh buka TV sajalah awak. TV duk bunyi menari seorang-seorang tu. Aku tak boleh tidur kalau tak ingat. Buka tidur. TV duk tengok lah. Lebih baik tidurlah mengaji. Walaupun dia mengaji, orang mengaji apa pun tak tahu. Orang ni mengaji apa? Dia memang suka cari tempat mengaji. Pasal dia boleh lena tak ambil. Tak apa. Tidur. Mana dia dapat kebaikan yang tidak ada pada orang lain dapat. Istimewa ada. Mati pula dalam majlis ilmu, majlis rahmat. Saya duduk mengaji di pondok dulu. Saya duduk mengaji di pondok Datuk Mufti. Orang duduk mengaji lena sampai gelap ada. Tak yang mati pun ada lah kan.
Bila saya duduk pergi balik sekali-sekala, saya duduk balik tengok, pak cik ni ada lagi betul. Dia tak kenal lah kita. Dulu kita budak-budak lah, kita dah jadi pak budak dah. Dia pun tak kenal lah kita. Dia tengok ada lagi kawan cari pak cik ni. Dulu saya duduk ngaji pondok dulu 30 tahun dulu, ada satu pak cik tu lah, saya ingat dah mati kot. Pasal saya tengok tak ada. Dia sembahyang. Terima kasih sana. Kita baru. Kita awal tahun baru.